Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat teruskan TDPR kita pada minggu yang ketiga untuk subjek matematik bersama dengan cikgu. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan tajuk kita pada minggu ini, iaitu teroka nombor. Okey. Jadi murid-murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 4 dan 5. Okay, tajuk kita yang ada tulis kat atas kat buku teks tu teroka nombor. Okay, untuk tajuk ini, objektif pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai ialah yang pertama sekali menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Dan yang kedua, murid mestilah boleh mencerahkinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kemahiran kita yang pertama, iaitu nilai tempat dan nilai. Okey, jadi kita teruskan dengan kemahiran yang pertama, nilai tempat dan nilai digit. Okay, lihat pada nombor yang diberi 78605. Pada pelajaran yang lepas, kita dah belajar macam mana cara nak sebut, nak tulis dan nak baca nombor yang diberi. Jadi untuk minggu ini, kita akan lihat pada nilai tempat dan nilai digit. Dia lebih kepada ulang kaji sebenarnya, sebab awak dah belajar waktu tahun 2 dan tahun 3 yang lepas-lepas. Okey. Jadi setiap digit pastilah mempunyai nilai digit dan nilai tempat yang tersendiri. Dia takkan sama dengan nombor-nombor yang lain yang ada dekat sini. Jadi kita tengok dekat sini, untuk memudahkan kita mengelaskan nilai tempat bagi sesuatu nombor, okey, kita bahagikan nombor ini kepada 3, 3, 3. Maksudnya kumpulan 3, 3. Kita mula daripada belakang 1, 2, 3. Kemudian kita letakkan satu palang di sini, dan nombor yang seterusnya adalah kumpulan yang kedua. Maksud cikgu dekat sini kumpulan ribu. Okay, untuk memudahkan kita menulis nilai tempat nanti, supaya kita akan mengurangkan kesalahan yang berlaku nanti. Okay, dekat sini kita tengok daripada belakang, nombor 5 ini mewakili nilai tempat sa, dan seterusnya nombor sifar dekat sini mewakili nilai tempat puluh. Nombor 6 pula mewakili nilai tempat ratus, dan nombor 8 mewakili nilai tempat ribu, dan nombor 7 mewakili nilai tempat puluh ribu, dan nilai digit pula 5 kita tulis sebagai 5, sifar yang ini 600, 8,000 dan 70,000. Okey, kita akan tulis dia macam ini. Cikgu yakin semua anak-anak murid cikgu dah mahir dengan nilai tempat dan nilai digit. Cuma untuk tahun 4 kita tambahkan lagi nombor kepada nilai tempat 10,000 dan nilai digit 10,000. Baik, kita terus. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okay, lihat pada gambar rajah ini. Okay, kalau kamu ada buku teks, boleh rujuklah buku teks muka surat 4. Kita tengok apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 6 dalam nombor 62,307. Okey, dekat sini dia ada sediakan satu jadual, okey, digit yang disebutkan tadi, nilai tempat dan nilai digit. Okey, nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam satu nombor. Digit 6 berada di nilai tempat 10,000. Dia dah tulis dah dekat sini. Dan nilai digit bagi 6 ialah 60,000. Okey, kita lihat soalan dia kat bawah ada dua soalan. Yang pertama, nilai tempat bagi 3
ialah apa? Cuba jawab. Dan nilai tempat bagi 2 ialah, kita tengok jawapan dia. Nilai tempat bagi 3 ialah 100 dan nilai digit bagi 2 ialah 2000. Okey, macam mana cara nak tulis 2000? Kita tengok nombor 2, kemudian ada berapa lagi nombor di belakang, kita gantikan dia dengan nombor sifar. Okey, 2 sifar ada 3 biji. 1 2 3 sifar. Okey, faham ya? Kita teruskan dengan sedikit latihan. Okey, nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris. Okey, ada 2 nombor. Yang pertama 15,202. Macam yang cikgu sebutkan tadi, kalau kita buatkan satu palang dekat sini, membahagikan antara kumpulan ribu dan kumpulan yang nombor belakang, lebih mudah kita nak jawab soalan ini. Kita tengok nombor 5. Nombor 5 ini berada di nilai tempat 1000. Dan nombor 6 pada kotak yang kedua ini berada di nilai tempat apa? Nilai tempat 10. Nah, dia akan berada di nilai tempat 10. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, untuk nombor yang pertama 24,476, nombor yang digariskan adalah nombor 6. Jadi dekat sini kita perlu tuliskan jawapan dalam bentuk angka, sebab dia tanyakan sekarang ni nilai digit. Jadi 6 ini berada pada nilai tempat sah dan jawapan dia mesti ditulis dalam bentuk angka, iaitu 6 sahaja. Okey. Yang kedua 36,975. Waktu kita sebut nombor tadi 36,000, sebenarnya kita dah dapat jawapan untuk nilai digit 36,000. Jadi kita tengok nombor 3 dan ada berapa digit di belakang ni? Ada 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan 3 dan nombor belakang ini gantikan dengan nombor sifar untuk mudah kita faham. Jadi nilai digit untuk 3 adalah 30,000. Okey, cikgu harap semua faham ya. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu cerakinkan nombor. Okey, ingat lagi tak cerakinkan nombor tu macam mana? Cerakinkan tu maksudnya kita nak pisahkan nombor, ataupun kita nak asingkan setiap digit yang ada di dalam nombor yang diberi. Dekat sini kita akan cerakinkan kepada 2, iaitu cerakinkan kepada nilai digit dan cerakinkan kepada nilai tempat. Okey, nilai digit tadi kita dah ulang kaji nilai digit dan juga nilai tempat. Dan dekat sini untuk nilai digit, yang pertama sekali kita tengok digit 6. Digit 6, apakah nilai digit bagi digit 6? 60,000. Okey, nilai digit ni mesti ditulis dalam bentuk nombor ya, untuk cerakinkan. Kita tengok jawapan dia 60,000. Okey, tambah, simbol tambah mesti ditulis setiap kali kita buat operasi cerakinkan. Simbol tambah mesti ditulis. Okey, nombor 2 ini mewakili nilai digit 2000, nombor 3 mewakili nilai digit 300 dan nombor 7 mewakili 7. Okey, untuk nilai tempat kita tengok daripada belakang dulu pun boleh, nak tengok pada depan dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita tengok nombor yang depan dulu. 6 ini berada di nilai tempat 10,000, 2 berada di nilai tempat 1000, 3 berada di nilai tempat 100 dan 7 berada di nilai tempat sah. Sama juga dengan cerakinkan nilai digit, untuk nilai tempat kita mesti letakkan simbol tambah. Okey, 60,000 tambah 2,000 tambah 300 tambah 7 sah.
Okey. Kebiasaannya bila murid-murid menjawab soalan cerakinkan nilai tempat, okey, yang depan ni bagus, dia dah tulis 10,000, 1,100. Tiba-tiba yang belakang ni dia tertinggal sar. Okay, jadi ambil peringatan untuk semua, pastikan kamu tulis semua nilai tempat bagi setiap digit yang kita tuliskan tadi. Okey. Kita cuba jawab soalan ulang kaji. Okay, cerakinkan nombor mengikut nilai digit dan nilai tempat. Kamu boleh pause video ini untuk cuba menjawab soalan nilai digit dan nilai tempat. Okey, cikgu teruskan untuk nilai digit. Okay, nilai digit 8 mewakili 80,000, 8 sifar, 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 kemudian 400, kemudian 30 dan 9. So jawapan dia akan jadi 80,000 tambah 400 tambah 30 tambah 9. Okay, untuk soalan yang kedua, cerakinkan pada mengikut nilai tempat. Okay, bila sebut tempat, tempat ini mesti kita tulis dalam perkataan. Okay, contohnya Merlimau, Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Kita tulis semua tu dalam perkataan. Jadi sama juga dengan nilai tempat. Untuk nombor 8, dia berada di nilai tempat 10,000. Jadi kita perlu tulis 80,000 tambah 400 tambah 30 tambah 9 sar. Ingat, untuk nilai tempat kita tulis dalam perkataan dan ejaan pun mestilah betul. Semak ejaan setiap kali lepas jawab soalan, semak ejaan. Okey. Selesai untuk tajuk yang kita belajar hari ini, dan cikgu ada sediakan 2 tugasan untuk kamu. Yang pertama, lengkapkan lembaran kerja yang telah diedarkan, yang telah awak semua ambil pada hujung minggu yang lepas. Dan yang kedua, okey, kod rahsia Halim. Boleh rujuk buku teks muka surat 5. Awak tengok pada bahagian akal pintar. Okey, ada soalan yang dekat situ. Okey, cikgu tak nak bacakan soalan, cikgu nak awak baca sendiri dalam buku teks dan cuba selesaikan apakah kod rahsia Halim, dan boleh hantarkan ke Telegram cikgu bila-bila masa sahaja dengan hashtag kod rahsia Halim. Okey. Jadi selamat menjawab, dan cikgu harap awak semua dapat selesaikan tugasan dengan baik dan kita dapat teruskan pembelajaran kita pada minggu yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.